Muka surat 15 bab ke-10. Bab orang yang mencurahkan air dengan tangan kanannya ke atas tangan kirinya pada ketika mandi. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Maimunah binti Al-Harith, katanya, aku meletakkan air dan memasang tabir untuk Rasulullah SAW mandi. Baginda menuangkan air ke atas tangan dan membasuhnya sekali atau dua kali. Sulaiman berkata, aku tidak pasti adakah dia menyebut 3 kali atau tidak. Kemudian baginda menuangkan air dengan tangan kanan ke atas tangan kiri, lalu beliau membasuh kemaluannya. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya di tanah ataupun di dinding. Kemudian baginda berkumur-kumur menghisap air ke hidung, membasuh muka dan kedua tangannya serta membasuh kepalanya. Seterusnya beliau mencurahkan air ke atas badannya. Kemudian beliau berganjak, yakni dari tempat mandi, lalu membasuh kedua kakinya. Saya pun menghulurkan kepadanya satu jebisan kain, tetapi beliau mengisyaratkan dengan tangannya. Begini bermaksud beliau tidak mahukannya. Bab ke-11, mandi dan berwuduk tanpa mualat. Diriwayatkan bahawa Ibnu Umar membasuh kedua kakinya selepas kering air sembahyangnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Maimunah bercerita, katanya, aku meletakkan air untuk Rasulullah SAW mandi, maka baginda menuangkan air ke atas kedua belah tangannya dan membasuhnya 2 kali atau 3 kali. Kemudian beliau menuangkan air dengan tangan kanannya ke atas tangan kirinya, lalu membasuh bahagian kemaluannya. Selepas itu beliau menggosokkan tangannya di tanah. Setelah berkumur-kumur menghisap air ke hidung, membasuh muka dan kedua tangan serta kepalanya 3 kali. Beliau menuangkan air ke seluruh badannya. Akhir sekali beliau berganjak dari tempat mandinya, lalu membasuh kedua kaki. Bab ke-12, jika seseorang telah bersetubuh kemudian mahu mengulangi lagi, dan orang yang mengunjungi, yakni menyetubuhi isteri-isterinya dengan hanya 1 kali mandi sahaja. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, daripada Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntashir, daripada ayahnya, katanya, saya menyebutkan, itu silap kepada Aisyah tentangnya, yakni tentang kata-kata Ibnu Umar. Maka beliau berkata, semoga Allah merahmati Aba Abdurrahman. Dahulu saya memakaikan pewangi kepada Rasulullah SAW. Lalu baginda mengunjungi isteri-isterinya pada keesokan paginya. Beliau SAW memakai ihram dalam keadaan semerbak berbau wangi. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya, Nabi SAW mengunjungi, yakni menyetubuhi isteri-isterinya pada masa yang sama di waktu malam dan siang. Mereka 11 orang. Perawi, yakni Qatadah, berkata, aku pun berkata kepada Anas, adakah beliau mampu melakukannya? Kata Anas, dahulu kami, yakni para sahabat, selalu bercakap-cakap bahawa baginda SAW diberi kekuatan 30 orang lelaki. Sa'id meriwayatkan daripada Qatadah bahawa Anas menceritakan kepada mereka, isteri beliau SAW 9 orang. Rasa sebuah yang ke-10 ni baca dah dulu Lagi tak ada ulah. Tak ulah lagi ni. Ini dari segi adab lagi. Bab yang ke-10 ni menceritakan tentang adab pada ketika mandi janabah. Seperti juga dengan mengambil air sembahyang, ada adabnya, iaitu mulakan tangan kanan. Tetapi di sini mulakan dengan tangan kiri dulu, yakni tuang air dengan tangan kanan atas tangan kiri. Kerana ada tujuan dia dan maksud dia, iaitu untuk membersihkan tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang kotor ataupun tempat-tempat yang sesuai, digunakan tangan kiri. Itu sebab cuah atas tangan kiri dulu tu, sebab nak perlu guna tangan kiri, baru ni
kita sudah sebut dah juga berkenaan dengan kiri kanan ni. Sudah sebut dah. Lebih kurangnya hadis tu boleh dikatakan hadis yang sama lah, beberapa kali dah sebelum pada ni dan selepas pada ni dia akan mari lagi. Hadis tu dengan maksud menyatakan bahawa hadis yang daripada hadis yang sama dapat kita fahami apa ni maksud Imam Bukhari ni. Tajuk yang dibuat dia, tajuk yang dibuat oleh dia ni merupakan salah satu yang terkandung di dalam hadis ni, salah satu perkara yang dapat difahami ataupun diistimbatkan daripada hadis ini, iaitu perbuatan Nabi SAW sendiri mendahulukan yang kiri di tempat yang perlu menggunakan tangan kiri. Seperti nak masuk bilik air, jambai kita kata, seperti keluar daripada masjid, keluar daripada rumah, begitu juga ketika nak pecah kasut kau misalnya kita kata, ataupun baju, kalau boleh mulakan kiri lah. Kalau baju tu, kalau baju kat jenis sauk ni kita kata kepala tu susah sikit, boleh jadi boleh keluar cabut tu kepala tu lah. Tapi kalau belah dada ni memang boleh kiri kanan lah. Dalam keadaan tu kalau nak pecah baju, memang disunatkan tangan kiri dulu. Dan lain-lain, banyak lagi hak lain lah, tangan kiri lah, untuk kita kata basuh najis, sehingu kita kata, walaupun benda tu tidak najis pun, tapi menjijikkan lah, guna tangan kiri. Di sini asasnya guna tangan kiri dulu ni. Mana salah satunya hadis ni lah, iaitu Nabi guna tangan kiri. Dia start dengan tangan kiri dulu. Tuang air tu memanglah tangan kanan, tapi nak guna tangan kiri. Ini contohnya, iaitu sesuatu yang dari segi nisbahnya kurang baik daripada yang satu lagi, maka dikira hak tu kiri lebih baik. Itulah asasnya. Misalnya duduk dalam rumah lebih baik berbanding keluar rumah. Ketika tu kaki kiri dululah. Sebab apa? Kita keluar tu kepada keadaan yang mendedahkan kita kepada bahaya ke, kepada tidak selesa ke, kiri dululah. Kalau nak masuk dalam rumah, kanan dulu. Sebab rumah tu tempat yang selesa untuk kita, ataupun tempat yang kotor. Kalau kotor misalnya jamban, kiri dulu. Masuk, keluar kanan dulu. Sebab di luar dengan jamban tu nisbahnya lebih baik di luar daripada jamban. Begitulah seterusnya baju pun. Kalau nak pakai baju, itu lebih memelihara tubuh kita, lebih menjamin tubuh kita kanan dulu. Sebab itu molek untuk kita. Tapi pecah lebih mendedahkan tubuh kita kepada keadaan yang tidak baik. Maka kiri dulu. Seseolahnya kita tak berapa nak lah kalau bolehnya pecah tu. Sunnahnya asasnya sini. Salah satunya. Hak lain-lain itu memanglah Nabi SAW masuk ataupun pergi ke tempat buang air, dia kiri dulu, memanglah waktu tu. Banyak lagi lah hak lain. Dan ini sunnah juga. Tidak kata sunnah ni kanan saja segala benda nak buat. Tidak. Tempat-tempatnya kiri dulu, itu sunnah. Itu sunnahnya. Dan baru ni rasanya sudah banyak dah juga kita bincang tentang hak ni, kiri kanan ni. Cuma mungkin ada satu perkara lagi yang tinggal, iaitu khilaf berkenaan dengan guna kain tuala ataupun sesuatu kain lah untuk mengesap tubuh selepas mandi dan selepas wudu. Sebelum pada ni sudah ada dah bincang juga, tetapi di sini oleh kerana ada perbezaan riwayat, maka dia jadi lagu lain. Berdasarkan riwayat ni dengan terjemahan ni, maka tidak kita faham Nabi SAW tidak guna kain tuala. Diberi kepada dia tapi dia tak ambil, dia tidak nak. Tapi berdasarkan setengah riwayat menunjukkan Nabi SAW ambil. Kalau begitu, jadi buktilah, jadi dalil kepada penggunaan kain tuala selepas mandi. Ini dapat kita lihat misalnya